Assalamualaikum, dah kembali lagi kita dalam malam puaka guys. Seperti mana yang korang nampak, apa hal background lain Zaf? Apa hal yang macam selalunya menghadap dekat pokok-pokok burung-burung tu kan? Sebenarnya ini aku dekat meja editing aku, tripod aku sebabkan malam, ingat malam puaka baru-baru ni aku nak ucap terima kasih kepada yang support puaka special yang aku berkolaborasi dengan salah seorang YouTuber, Hey Shadows. Kepada yang belum support dia, pergilah dekat link description yang aku dah letak kat video tu. Dan siapa lagi yang tak tengok puaka special, korang boleh tengok puaka special. Dan kenapa aku sempoi macam ni, sebabkan kejadian tu masih membuatkan aku menggeletar. Walaupun aku selalu nampak, senang nampak, tetapi inilah benda-benda dia. Bila kau dah ternampak, inilah situasi dia. Kau pun dah rasa tak sedap badan. So aku pun tak berapa nak sihat. Dengan tripod tak ada, aku letak kamera ni atas kotak kasut je. Janji boleh nampak aku. Dan sebenarnya aku tengah edit. Sekarang pun dah nak pukul 5 pagi. Dah nak sahur dah patutnya. Tapi baru teringat, video untuk geng puaka tak ada lagi. So aku gagahkan untuk menceritakan pengalaman-pengalaman kiriman-kiriman email yang alhamdulillah sepenuh bulan puasa ni ramai betul yang hantar email dekat Zaf lah. Allah, rezeki lah kan. Dan nak bertambah best pula lagi, ini dah 10 malam terakhir guys. 10 malam terakhir. Jangan fikir raya tu kita kejar, kita bolot anak-anak geng puaka, mak bapak semua. Time ni lah yang nak baca Quran. Baca Quran sebanyak boleh. Yang nak bersedekah tu, sedekah. Selalu kasih RM1. 10 malam terakhir ni, apa salahnya setiap kali bersedekah tu kasihlah RM50 ke RM20 ke RM10. Biar banyak sikit, takkanlah RM1 lagi. Sebab 10 malam terakhir ni lah yang kita tunggu-tunggu kan dalam bulan puasa. Jadi nak ambil keberkatan kering tekak sebab air pun tak minum lagi, tak apa. So nak ambil keberkatan 10 malam terakhir ni, video kali ni tak ada cut, lantak lah kan. Kita santai-santai je lah. Bila lagi kau nak tengok Zaf santai-santai kita borak-borak macam ni kan. So nak ambil keberkatan, banyak kali dah aku ulang, kita beramai-ramai lah berselawat Nurul Mubin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Alhamdulillah. So sementara aku pergi minum air kejap, korang layan intro dulu. Kekal ceria dalam malam puaka keseraman level pisang. Macam biasa guys. Let's go. Layan intro dulu. Alright guys, so kisah pada malam ni adalah kiriman email daripada, dah macam apa tu? Macam DJ radio pula kan. Tengok dulu laptop. Okay. So sebenarnya aku dah baca lah, cuma aku tak hafal sikit-sikit lagi lah. Sebabkan last minute, boleh terlupa, nyanyok dah Zaf ni pun. Okay, so kisah pada malam ni, kiriman daripada Puan Sharifah, bukan nama sebenar, dan peristiwa ni berlaku kepada keluarga Puan Sharifah ni pada tahun 1980-an. Okey, 1980-an, maybe 81, maybe 82, boleh jadi penghujung tahun 80-an, wallahualam. Dan kejadian ni berlaku sewaktu suami kepada Puan Sharifah ni, yang merupakan seorang anggota askar pada masa tersebut, terpaksa berpindah. Sebagai seorang anggota askar ni, kita tahu tugas askar bukanlah mudah. Bukanlah seperti korang tengok filem-filem macam Pascal, filem-filem macam Lieutenant ke apa ke kan, Sarjan Hassan ke. Memang itu semua adalah pejuang-pejuang yang hebat, pejuang-pejuang yang kita tak boleh nafikan.
Tetapi filem tu dah direngankan. Aku yakin situasi sebenar kejadian tu boleh diam tak? Aku tutup lah laptop ni, bising pula. Kejadian tu lagi ekstrim. Lagi menakutkan. Okey, bukan sesuatu yang senang. Jadi sebagai seorang askar, standard berpindah randah. Kejap ke sana, kejap ke sini. Kejap bila kau terpaksa base kau dekat Johor, kau terpaksa pindah Johor lah. So bila dah berkeluarga, Puan Sharifah ni terpaksa ikut laki dia lah. Jadi nak dijadikan cerita, pada tahun 1980-an tu, mereka terpaksa berpindah untuk kali yang kedua. Sebelum tu ke mana? Ke Pahang. Okey? Dah ke Pahang. Lepas tu, sekarang ni nak kena base dia dekat Kem Majidi, Johor Bahru. Dan bila dah laki dia terpaksa masuk ke Kem Majidi di Johor Bahru, mereka pun sekeluarga pada masa tersebut, Puan Sharifah ni pun dah ada seorang anak yang berusia 6 tahun bernama Hafizul pada masa tersebut. Okey, Hafizul, bukan Hafizul, Huzaimi. Aku main hentam je. Okey. So, anak dia yang bernama Huzaimi ni 6 tahun, seorang saja anak. Dan disebabkan laki dia terpaksa bekerja pada masa tersebut di Kem Majidi, dikiranya pertama kali untuk keluarga Puan Sharifah ke kawasan perkampungan Melayu yang memang tak jauh pun daripada Kem Askar, Kem Majidi itulah. Dan rumah yang diorang sewa ni 2 tingkat. Tetapi dia bukannya rumah batu yang kesemuanya rumah batu. Di tingkat bawah sahaja yang diperbuat daripada batu. Manakala di tingkat atas dia macam mix. Di tingkat atas adalah daripada papan, macam rumah kampung. Kebiasaannya rumah kampung orang aku tak nak cut lah, bagi mam lah kan, mulut tersasul pun. Selalunya rumah kampung kalau orang renovate, dia akan bawah tu selalunya batu. Batu. Atas tu yang papan. Samalah macam ni. Okey, tuan rumah ni dia renovate daripada rumah kampung tu, dia renovate sebab itulah tingkat bawah diperbuat daripada batu, tingkat atas diperbuat daripada papan, dan rumah tersebut ada 4 bilik kesemuanya. 1 kat bawah dan 3 bilik dekat atas. Jadi Puan Sharifah bersama anak lelaki dia yang pada masa tersebut, Huzaimi ni dah berusia 6 tahun. Dan Puan Sharifah ni ada satu habit yang aku puji, tapi kemungkinan bahaya. Puan Sharifah ni dia tak biasa ataupun dia tak nak didik anak dia. Daripada kecil lagi, daripada berusia 6 tahun, dah tidur asing dah. Tak boleh tidur sebilik dengan dia. Awal-awal je, sampai 3-4 tahun je tidur sebilik. Lepas tu Puan Sharifah memang nak biasakan supaya anak dia ni tak ada takut sangat. Supaya anak dia ni ada reti berdikari. Reti ada bilik sendiri kan. Hias bilik sendiri. So daripada 6 tahun tu, Huzaimi ni dah tidur bilik asing. Dan di rumah itulah berlaku segala kejadian. Kenapa aku rasa macam aku ni formal sangat? Tak ada kan? Okey kan? Kadang macam pembaca berita 999. Okey, tak nak melalut sangat. So dekat situlah berlakunya juga. So kat situlah berlakunya kejadian yang pertama dan juga terakhir untuk Puan Sharifah. Dan kejadian ni tak pernah dialami sepanjang Puan Sharifah ni hidup. Dia tak pernah pun. Dia percaya, dia bukan yang jenis orang tak percaya kan. Aku pun pelik, ada juga orang kita yang aku tak percayalah jin, aku tak percaya hantu lah, apa benda lah. Padahal rukun kita kena percaya benda gaib. Tak pernah nampak tak semestinya tak ada. Contoh, korang tak pernah pergi KL tengok KLCC, tak semestinya KLCC tu tak ada, puan-puan sekalian. Ada. So contohnya Puan Sharifah, dia jenis percaya walaupun dia tak nampak. Tetapi dekat rumah kampung Melayu ni yang terletak berdekatan dengan Kem Majidi ni lah, berlakunya kejadian yang agak menyeramkan, guys. Sepanjang keluarga Puan Sharifah tinggal dekat rumah tu, aku terpaksa pegang mic lah sebab tak cantik lah bila aku letak kat sini. Baju aku jadi melorot macam tu kan. Memang tak cantik. Aku harap okey lah suara. Selagi mic ni dekat mulut aku, okey lah kot. InsyaAllah lah. Bismillahirrahmanirrahim. So kejadian pertama berlaku seminggu selepas Puan Sharifah dengan anak dia, dengan suami dia berpindah dekat rumah tu. Dikatakan terjadinya satu kejadian yang agak mengejutkan Puan Sharifah. Sebab seminggu dia tinggal kat situ, selalunya Huzaimi, anak lelaki dia ni, tak ada apa-apa pun.
bukanlah seorang yang jenis kuat menangis ke, yang jenis penakut. Anak dia ni berani walaupun 6 tahun. Tetapi pada malam tu, sebaik saja masuk pukul 1 pagi. Bila masuk pukul 1 pagi, kita nak ambil mood seram sikit. Sedang Puan Sharifah dengan laki dia nyenyak tidur dekat bilik tidur, manakala Huzaimi ni tengah tidur kat bilik dia lah. Secara tiba-tiba, telinga Puan Sharifah ni, dia boleh tertangkap bunyi suara Huzaimi ni menangis dengan kuat. Menangis yang memang kuat tau. Bayanglah, daripada walaupun bilik mereka bersebelahan je, tapi untuk budak 6 tahun menangis, kuat lah tu. Sampaikan mak dia yang dah nyenyak tidur kan, macam tu, boleh terjaga. Pada awalnya Puan Sharifah ni fikir, apa hal anak aku ni? Ngigau kot. Kemungkinan lah, pertama kali aku tengok Huzaimi ni ngigau kan. Tapi yang buatkan Puan Sharifah ni dia jadi takut, sepantas kilat dia kejut laki dia, disebabkan suara tangisan Huzaimi ni bukan biasa-biasa. Dia dah daripada menangis seakan-akan budak kecil yang tidur ada masa menangis, tetapi ini dah pelik. Puan Sharifah takut terjadinya satu kejadian yang dia tak ingini. Kemungkinan anak dia terjatuh katil, kepala tersepit ke, sebab tu menangis. So risaunya pasal Puan Sharifah pun kejut laki dia untuk mereka berdua tengok cepat-cepat, sebab tangisan Huzaimi ni daripada dah seakan-akan menahan kesakitan. Contohnya, sampai tahap macam tu. Jadi bila takut, naluri seorang mak tu, cepat-cepat ni Puan Sharifah dengan suami dia lari, pergi terus ke bilik Hafizul ni, ke bilik Huzaimi ni. Dan alangkah terkejutnya, sebaik saja tombol pintu tu dipegang, baru je Puan Sharifah ni nak buka, time dia pegang tombol pintu tu, dia masih boleh dengar lagi suara anak laki dia Huzaimi ni menangis. Sama juga, kuat juga. Tapi bila dia buka je, alangkah terkejutnya Puan Sharifah memandang suami dia, memandang Puan Sharifah. Puan Sharifah pandang suami dia, sebab keadaan Huzaimi tidak seperti yang mereka sangkakan. Betul-betul kat depan pintu tu, sebelum buka, memang boleh dengar kuat gila Huzaimi ni menangis. Tapi bila buka, tak sampai 2 saat, Huzaimi dalam keadaan tidur nyenyak. Anak mereka berdua sedang tidur di atas katil, tak menangis. Tak ada pun apa-apa benda yang berlaku kepada Huzaimi. Jadi bila mak bapak si Huzaimi ni tengok, especially Puan Sharifah, dia mempunyai satu persoalan. Terkejutlah. Kalau anak dia sedang dibuai mimpi yang lena, suara siapa yang mereka dengar tadi? Suara siapa yang mereka dengar? Memang cukup jelas mereka sangkakan suara anak lelaki mereka. Rupa-rupanya bukan suara daripada Huzaimi ni. Jadi sejak kejadian seminggu ataupun minggu pertama tu, Puan Sharifah pun anggap benda tu perkara yang biasa. Benda tu perkara yang kemungkinan mereka salah dengar. Kemungkinan Puan Sharifah ni dia terlalu, sebab tempat baru, rumah baru kan, kemungkinan dia tak biasa lagi. Sebab itulah dia asyik terdengar konon-kononnya anak dia menangis ke apa, tapi tak. Dia fikir macam tu. So dia tak ada takut, dia biarkan je. Dan beberapa minggu selepas tu, dikatakan suami kepada Puan Sharifah ni, yang merupakan anggota askar tadi ni, dia dihantar untuk satu operasi yang akan berada ataupun yang akan dibuat di Pahang. So laki Puan Sharifah terpaksa base pula, kena hantar untuk operasi kat Pahang. Dan operasi tu bukan sekejap. Operasi tu Puan Sharifah cakap suami dia outstation. Aku respect lah siapa yang kan suami dia bekerja sebagai askar ke, kalau tak pun yang suami yang selalu outstation ke, kalau tak pun isteri yang selalu kerja jauh ke, PJJ ni. Perit mat, lagi-lagi dah ada anak. Jadi itulah yang dialami oleh Puan Sharifah. Baru je pindah ke Johor, tiba-tiba dah lah ikut laki dia pindah ke Camp Majidi ni. Tapi laki dia
kena hantar pula ke Pahang. Takkanlah dia nak ikut sebab ni operasi bukannya pindah. Selama 6 bulan pula tu. Jadi selama 6 bulan tu lah Puan Sharifah akan tinggal berdua dengan anak mereka ni, Huzaimi ni. So, bila macam tu, malam kedua selepas suami dia dah pergi bertugas tu, Puan Sharifah ni sedang baca buku kat dalam bilik tidur dia. Dan secara tiba-tiba, dia terdengar. Halus je, dia terdengar yang pada awalnya dia ingat betul ke? Tapi bila dia amati betul-betul, ini adalah suara Huzaimi. Tetapi, walaupun Huzaimi berada kat dalam bilik dia, Puan Sharifah tahu yang dia tak didik anak dia. Laki dia pun tak belikan anak dia iPad. iPad ada ke tahun 1980-an? Senang cerita, tak ada mewahkan dengan gadget-gadget. Pada masa tu lah, maybe tak ada iPad tapi tak tahulah gadget apa yang ada kan pada tahun 1980-an tu. Tapi senang cerita, anak dia old school punya. Tak ada nak gadget ke apa semua, tak ada. Memang main toy. So biasa anak dia gelak-gelak kadang-kadang. Main plane kapal terbang. Tapi yang peliknya, Puan Sharifah, dia tak boleh fokus baca buku kat dalam bilik dia. Sebab dia boleh dengar anak dia bukannya sedang syok main ke, bukannya ye, bukan. Itu tak risau. Tapi yang risau apabila dia dengar Huzaimi ni seakan-akan tengah berbual-bual dengan seseorang. Sebab apa? Sebab sekejap dia boleh dengar Huzaimi ni cakap, awak sini naik atas katil. Awak janganlah. Awak baliklah dulu. Dan ada masanya Huzaimi ni akan tergelak. Tahulah, awak dikelakar lah. So bila macam tu, Puan Sharifah ni, apa ke biol anak aku ni? Biar betul kan? Tak boleh jadi kan, walaupun baru 6 tahun pun pelik ni. So Puan Sharifah pun pergilah ke bilik Huzaimi ni. Apabila dia buka je pintu kan, dia nyalakan lampu, kelihatan Hafizul ni, Huzaimi ni, Hafizul, siapa Hafizul? Aku asyik tersebut Hafizul, sorry lah Waktu dia pasang je lampu, rupa-rupanya Huzaimi ni duduk dalam gelap. Tetapi Huzaimi duduk dekat sebelah katil, dekat bahagian bawah tu, bukan atas katil, dekat bahagian bawah katil tu, dan menghadap ke arah tingkap bilik. Tapi yang buatkan Puan Sharifah terkejut sebab pada masa tu tingkap bilik luas, terbuka luas. Tingkap bilik dia jenis boleh buka macam tu kan, boleh buka satu ke kiri satu ke kanan, dua-dua terbuka dengan luas. Jadi Puan Sharifah ni disebabkan risau. Walaupun nasib baik ada pagar, tapi ya Allah, macam mana anak aku ni boleh buka? Tak logik. Huzaimi ni walaupun dah 6 tahun, dia takkan larat nak buka. Sebab Puan Sharifah nak buka, nak tutup tingkap tu pun memerlukan tenaga juga. Jadi dia tahu tak mungkin anak dia boleh buka. So lepas dah tutup, Puan Sharifah pun tenangkan diri, duduk dekat Huzaimi ni. Puan Sharifah tanya, sayang, Huzaimi bual dengan siapa tadi? Lalu Huzaimi ni pun cakap lah, dengan kawan. So bila Puan Sharifah dengar kawan malam-malam macam ni, Puan Sharifah tahu sekarang dah nak pukul 12, dah pukul 11 lebih. Hati dia dah mula rasa tak sedap. Allahu Akbar. Tapi disebabkan suami dia tak ada, dia tak boleh terbawa-bawa, dia kena berani. Takkan dia tunjuk takut dekat anak dia. Walaupun benda tu mengingatkan dia kembali ke kejadian pelik yang berlaku awal tadi yang aku cerita tu, bila dia dengar suara tangisan tu. So disebabkan tak puas hati, Puan Sharifah tanya lagi, mana kawan tu? Kan, mana kawan Huzaimi? Dan jawapan Huzaimi selepas daripada Puan Sharifah tanya itulah yang mengejutkan. Apabila Huzaimi ni cakap, sebaik saja Puan Sharifah ni masuk ke dalam bilik, kawan dia takut. Kawan dia tak suka Puan Sharifah masuk ke dalam bilik. Lalu kawan Huzaimi ni melompat keluar daripada tingkap. Dah lah diorang tinggal dekat tingkat 2, dekat bahagian atas. So Huzaimi ni cakap, kawan tak suka mami.
Dia dah lari ikut tingkap. Lepas tu sambung lagi Huzaimi. Tadi orang tengah borak dengan dia. Kawan Huzaimi, dia ketuk tingkap, dia nak masuk. Sebab itulah Huzaimi buka tingkap. Huzaimi suruh dia buka tingkap. Tapi bila Mami datang, dia tak suka. Dan apabila jawapan Huzaimi macam tu, meremanglah seluruh badan Puan Sharifah ni. Sebab dia tahu, ya Allah, dia pernah dengar budak kecil kadang-kadang senang nampak imaginary friend, budak gaib, kawan-kawan yang tak boleh kita nampak. Walaupun bagi aku pisang man, itu nama dia Ummu Sibian yang suka kepada budak-budak. Kita tahu kan benda tu. Tapi pada awalnya Puan Sharifah tak nak fikir sangat. Cuma dia pelik, Huzaimi ni anak dia bukan jenis menipu. He's not a liar. Dia bukan menipu. So bila anak dia cakap macam tu dengan penerangan yang detail, yang jelas, gugur hati seorang mak. Bukan gugur kerana kecewa ke apa, bukan. Tapi ni gugur, ya Allah, takutnya biar betul anak aku ni kan. So Puan Sharifah tanya, kawan Huzaimi duduk mana? Lepas tu Huzaimi cakap, Kesian dia, Mak. Dia duduk kat bawah. Dia duduk kat tingkap bawah rumah. Mak bapak dia dah tak ada. Mak bapak dia dah meninggal. lepas tu Huzaimi ni sambung lagi. Sebenarnya tadi kawan Huzaimi ajak Huzaimi turun bawah. Dia cakap nak main dengan Huzaimi. Tapi Huzaimi cakap tak boleh. Huzaimi cakap nanti ibu marah. Nanti mama marah. Sebab itulah kawan dia lari. Huzaimi, Nak tanya ibu dulu, nak tanya mama dulu. Ibu mama kan. boleh tak? Huzaimi nak main dengan kawan. So bila Puan Sharifah dengar macam tu, Puan Sharifah pun terpaksa lah cakap elok-elok, pesan dekat Huzaimi ni, Huzaimi dengar ni, bukan mama tak kasih, tapi nanti cakap kat kawan jangan ganggu Huzaimi tau. Sebab Abah tak ada. Kalau nak kawan pun kena tunggu Abah balik. Kalau tak nanti Abah tak suka ni. Anak Mama buat macam ni, Mama pun tak suka. Dah lah kita berdua, kawan tu pun kita tak tahu dia baik ke tak. Lepas ni Huzaimi kena ingat, jangan benarkan dia masuk, tahu. Kalau dia datang ketuk tingkap, Huzaimi tak payah layan. Huzaimi jangan buka tingkap. Dengar cakap Mama ni, jangan buka tingkap. Dan yang paling penting, Huzaimi dengar ni, Mama larang Huzaimi kawan dengan dia. Dan pada masa ni Huzaimi, tapi Mama, jangan tapi. Okey? Mama baik-baik ni. Tapi sekali Mama sepak muka kau, tak jadi apa. Dengar cakap Mama ni, Mama nak cakap elok-elok ni. Jangan kau kasi dia masuk kat rumah ni. Kalau dia nak masuk, kau jangan benarkan. Cakap Mama tak benar kan. Jadi Huzaimi ni walaupun dalam keadaan sedih, dia terpaksa dengar cakap mak dia. Dan itulah apa yang berlaku. Dia pun terima pesanan mak dia. Cumanya, okey, yang seramnya apabila segalanya nampak normal, segalanya nampak okey, dah tak ada apa dah yang berlaku. Tetapi selang 2-3 hari selepas itu, terjadinya satu lagi kejadian yang menyeramkan. Apabila kejadian ni berlaku kepada Puan Sharifah sendiri, guys. Selepas kejadian yang dialami oleh Puan Sharifah dengan anak lelaki dia Huzaimi tu, bermacam-macam lah yang bermain dalam fikiran Puan Sharifah ni. Terutamanya apabila dia fikir balik, okey, dia cuba make sense, cuba fikir logik. Katalah kan betul lah memang ada kawan. Okey, walaupun pelik, walaupun tak logik, kalau Huzaimi ni ada kawan di antara di kalangan jiran-jiran ke penduduk, kenapa budak lelaki ni sanggup panjat masuk ikut tingkap nak jumpa anak dia? Kenapa tak boleh datang siang? Kenapa setiap kali malam? Itu dah satu persoalan yang pelik. Dan apabila anak dia Huzaimi ni terangkan yang benda yang nampak ni ataupun kawan dia ni lebih kurang sebaya dia, takkanlah budak kecil, contohlah budak ni umur bawah 10 tahun, 7 tahun ke 8 tahun, dah lah bilik Huzaimi ni dekat tingkat 2. Takkan budak kecil semata-mata nak main ataupun nak berborak, nak berkawan dengan anak Puan Sharifah ni sanggup ambil tangga, letak kat tepi tingkap, lepas tu panjat.
Oi, rajin sangat tu. Memang tak logik. So, inilah salah satu benda yang Puan Sharifah fikir tau. Pada masa tu, dia fikir. Lantak lah. Pergi mam lah kan. Bagi dia. Yang penting, aku dah larang anak aku daripada kawan. Dengan kawan dia tu. So, segalanya nampak okey. Puan Sharifah pun fikir, oh, it's okay kan. Aku just tunggu laki aku balik je. Tetapi, selang beberapa hari, selepas daripada dia melarang Huzaimi ni untuk berjumpa dengan kawan dia tu, waktu ni Puan Sharifah tengah tidur. Jam dah mula masuk pukul 2.37 pagi. Tepat tak tepat? Sebab aku baca email ni baru syok sikit. Waktu tu Puan Sharifah dah lena tidur. Tetapi tidur dia ataupun mimpi yang terbuai-buai diganggu dengan bunyi seakan-akan ada seseorang ataupun sesuatu yang cuba nak buka tingkap bilik Puan Sharifah ni daripada luar. Tapi bila Puan Sharifah dengar, diikuti dengan bunyi ketukan yang perlahan. Berkali-kali tau Puan Sharifah dengar. So, dalam hati Puan Sharifah ni, dia dah risau. Sebabkan dahlah dia dengan anak dia je. Laki dia tak ada. Lepas tu, dia orang ni duduk kat berdekatan kem Majidi. Bukannya dalam kem askar Majidi tu ke apa. So tak ada lah pengawal ke, kan, penjaga ke. Lagi-lagi pula dia pernah dengar jiran-jiran tetangga dia pernah lah beberapa kali ada kes pecah masuk daripada makpet. Zaman tu dekat taman perumahan tu, Kampung Melayu Majidi tu, Puan Sharifah cakap banyak kes pecah rumah dengan penagih dadah. So dia takut, dia fikir tu je, dia tak ada fikir hantu, tak ada fikir apa. So pada awalnya dia takut, so dia buat-buat keras. Okay, dia buat-buat macam keras, tapi dia nak tengok apa benda yang duk ketuk tingkap bilik dia ni. Dia pun buka mata dia sikit. So dengan bantuan lampu jalan, lampu jalan dekat luar rumah tu boleh nampak, dia ternampak ada satu bayangan ataupun satu susuk tubuh bayang-bayang. Sebabkan lampu jalan kan, so dia tak nampak rupa orang yang tengah berdiri dekat tingkap dia. Cuma dia nampak bentuk. Dia nampak bentuk rupa tu. Memang ada seseorang yang tengah berdiri dekat luar tingkap bilik dia. Yang lagi buat Puan Sharifah ni takut. Dia dah fikir dah, kalau perompak ni memang aku jerit lah. Dia terpaksa kentalkan hati dia. Sebab dia nak buat macam mana? Apa pilihan yang dia ada? Dia ada anak lelaki, suami tak ada. So tak ada pilihan lain. Dia terpaksa kentalkan hati dia. Sebabkan switch lampu bilik dekat atas kepala je, kalau dia buka memang betul perompak ke apa ke, Puan Sharifah dah fikir awal-awal, aku jerit je. Sekuat hati aku akan jerit. So hampir seminit juga dia nampak susuk tubuh yang tengah berdiri kat luar tingkap bilik dia ni. Berdiri je, tengok je dia. Dan susuk tubuh ni, walaupun dia tak nampak rupa, keep on ketuk tingkap dia. Berkali-kali. Jadi disebabkan itu, tak nak buang masa, Puan Sharifah pun perlahan-lahan capai, dia on lampu bilik dia. So daripada lampu bilik, barulah dia boleh nampak rupa ataupun siapa yang tengah berdiri dekat tingkap dia ni. Dan alangkah terkejutnya Puan Sharifah apabila lampu terpasang je, dia pandang ke arah tingkap. Memang betul, apa yang dia nampak tu bukanlah imajinasi dia, bukanlah disebabkan dia mimpi, dia mamai baru bangun tidur ke apa. Tetapi memang betul dekat luar tingkap bilik dia. Walaupun tak logik, sekarang ni dia dapati adanya seorang budak lelaki. Memang lebih kurang baya anak-anak dia je. Kemungkinan sebaya dengan Huzaimi, 6 tahun, 7 tahun. Sebab kecil lagi tau. Dan muka budak ni dalam keadaan pucat, dengan muka yang muram, muka yang sedih macam ni. Macam tu lah, lebih kurang lah kan. Muka yang pucat, seakan-akan yang menakutkan Puan Sharifah, muka budak ni bukannya comel, tapi seakan-akan mayat, seakan-akan orang ataupun budak yang dah meninggal dunia. Macam ni lah, macam korang pernah tengok tak orang yang meninggal dunia disebabkan lemas, yang disebabkan lama berendam dalam air.
Muka dia kan dah macam bengkak sikit kan. Lebih kurang macam tu. Itulah apa yang Puan Sharifah boleh gambarkan pada masa tersebut. Bila macam tu, dia dah teramat takut, Puan Sharifah menjerit. Sampai tak ada suara. Macam tu lah. Sebab aku pun tak ada suara kan. Biasalah. Demam-demam pun nak jerit juga Zaf ni pun. So pada masa ni dia dah tak fikir apa. Dia pun lari keluar daripada bilik dia. Dia pun teruslah pergi ke bilik anak lelaki dia, Huzaimi ni. Tapi apa yang mengejutkan, sebaik saja dia buka pintu, Huzaimi ni dalam gelabah-gelabah dan pucat-pucat. Sebab dah nampak dah hantu tadi kan. Nampak kelibat budak yang muka berdiri kat tingkap tu. Puan Sharifah agak terkejut sebab dah nak pukul 2 lebih pagi. Tapi bilik anak dia terang. Dan dia boleh nampak Huzaimi ni tak tidur pun. Dia duduk atas katil tu dengan mata segar. Jadi bila Huzaimi nampak mak dia dalam keadaan gelabah-gelabah dah berpeluh kan, sebab takut kan, Huzaimi ni tanya dulu. Sebab Huzaimi ni terkejut, mak dia terus masuk macam tu. So Huzaimi tanya, "Kenapa bu?" Lepas tu mak dia, Puan Sharifah, dia agak dalam termengah-mengah. Tu Budak tu Huzaimi budak tu. Tak sempat mak dia nak habiskan, ataupun tak sempat mak dia nak cakap dekat Huzaimi apa yang mak dia nampak. Tiba-tiba Huzaimi mencelah. Ibu kasih dia masuk ke? Ibu dah kasih dia masuk ke? So bila Huzaimi cakap macam tu, tercengang, hairan, bingung Puan Sharifah ni. Kasih dia masuk? Apa yang Huzaimi cakap ni nak? Kenapa kau tanya ibu macam tu? Puan Sharifah pelik. Kenapa yang kau tanya ibu macam tu? Kau tahu ke apa yang ibu maksudkan? Dan alangkah terkejutnya apabila Huzaimi ni cakap dekat Puan Sharifah. Tadi dia ajak Huzaimi main kat luar. Tapi Huzaimi tak nak. Huzaimi cakap ibu tak kasih, mama tak kasih. Kena tanya mama dulu. Kalau nak Huzaimi main sekali, kena tanya mama. Kalau tak boleh. Lepas tu kan mama, dia terus pergi mama. So, sebab itulah Huzaimi tanya mama. Mama dah benarkan dia masuk ke? Mama benarkan dia kawan dengan Huzaimi? Dan alangkah terkejutnya mak dia. Sambil mengurut-urut dada ni. Mengurut-urut dada ni, tahan sabar, tahan takut, gigil semua. Kau tahu tak? Sebab apa? Sebab rupa-rupanya barulah mak dia faham. Patutlah ada orang, ataupun patutlah dia nampak lembaga seakan-akan budak yang muka macam jenazah, macam mayat tu, tengah berdiri kat luar tingkap bilik dia. Tengah ketuk berkali-kali dekat tingkap bilik tidur Puan Sharifah ni. Dikatakan disebabkan Huzaimi ni cakap kalau nak Huzaimi ikut, kena tanya mama dulu. Jadi Puan Sharifah boleh agaklah susuk tubuh yang dia nampak tu dalam keadaan muka yang sedih. Itulah kawan yang dimaksudkan oleh Huzaimi selama ni. Itulah kawan dia. Dan memang betul anggapan Puan Sharifah ni, yang kawan Huzaimi ni bukan di kalangan manusia, tetapi di kalangan jin. Dan selepas daripada kejadian tu, Puan Sharifah pun terpaksa memberitahu laki dia, walaupun tak nak niat menyusahkan laki dia. Tapi alhamdulillah, nasib baiklah laki Puan Sharifah ni dia jenis yang dia percaya. Ada setengah laki kau geram kan, kadang-kadang isteri cerita kat suami tak percaya. Awak salah nampak lah. Yang lagi mengarut, Pontianak tu dah memang ada dah. Laki kau bila kau, bang tu Pontianak bang. Tak ada lah. Itu kan langsir. Kurang hajuk betul, sakit hati kan. Tapi nasib baiklah suami Puan Sharifah ni jenis percaya. So dia pun balik daripada tugasan dia untuk sementara, untuk jumpa dengan Puan Sharifah ni. Dan tak lama lepas tu mereka pun berpindah. Dah tak duduk situ dah, duduk rumah lain. Okey, dekat area Johor juga, berdekatan dengan Camp MGD tu. Cumanya pindah rumah je lah, sebabkan rumah tu ada gangguan.
Jadi bila Puan Sharifah ni tanya jiran-jiran apa semua, so menurut orang-orang kampung, budak tersebut kemungkinan jelmaan seorang kanak-kanak yang penduduk kampung pernah jumpa meninggal dalam keadaan mati lemas. Berdekatan dengan taman perumahan yang Puan Sharifah ni tinggal. Beberapa tahun, contoh dalam 10 tahun yang lepas, pernah terjadi kes budak mati lemas dekat kawasan tu. Jadi kemungkinan penduduk kampung percaya apa yang dialami ataupun apa yang Puan Sharifah nampak, yang anak Puan Sharifah katakan kawan tu, kemungkinan jelmaan budak yang mati lemas dekat kawasan Kem Majidi tu guys. So itulah perkongsian apa yang dialami oleh Puan Sharifah sepanjang dia duduk dekat Kem Majidi pada tahun 1980-an guys. Yeah. Jadi itulah saja guys kisah untuk malam ni daripada Puan Sharifah. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Sharifah. Dan aku harap korang terhibur dan ambil segala pengajaran. Aku minta maaf lah kalau setup hari ni. Tapi korang boleh komen lah. Korang lagi suka setup macam ni, cara aku bercerita macam ni ke ataupun macam biasa kan? Korang komen kat bawah, aku nak tahu juga. Sebab geng-geng puaka ni bagus. Banyak yang nak kasih pendapat. Macam-macam lah. So apa yang boleh aku improve, aku improve. Dan aku harap korang terhibur. Ambil segala pengajaran yang mana ada anak tu kan. Betul macam Puan Sharifah ni cakap, korang kena ambil tahu hal anak korang. Jangan selamba biar anak korang tu, yang mana anak bagus, biar anak tidur seorang dalam bilik, bagus nak train dia. Tapi ambil tahu, jangan biarkan sampai dia ada kawan yang bukan daripada dunia kita tetapi daripada alam yang sebaliknya. Jangan benarkan kita tak boleh berkawan dengan jin. Jangan pula mak, siapa kawan kau? Jin kan? Ui bagus, kawan dengan bunian. Bagus. Jangan macam tu kan. Lagi pula bulan puasa ni. So aku pun tak nak ambil masa korang banyak sangat. Ini dah 10 malam terakhir. Aku nak ucapkan salam Ramadan. Dan insyaAllah kita dah nak sambut lebaran. Tapi 10 malam terakhir ni kita buatlah apa yang boleh. Yang baca Quran. Derma. Banyakkan derma. Banyakkan buat amalan. Buat perkara-perkara baik. 10 malam terakhir ni insyaAllah kita akan dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. InsyaAllah dengan keizinan Allah SWT. Dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang guys. Stay safe, stay healthy. Selamat bersahur kejap gang. Nak raya kena puasa penuh. Dah jadi tagline dah. Bye bye guys.